Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat berpuasa kepada kaum muslimin dan muslimat seluruhnya di Sabah dan kepada mereka yang mendengar. Isu yang kita bincang hari ini ialah tentang penghantaran pelajar-pelajar Institut Pengajian Tinggi yang ada di seluruh Malaysia. Terutama sekali yang kita akan cakap ni ialah anak-anak Sabah yang berada di perantauan yang telah pun pulang dan akan pulang ke negeri Sabah dan berjumpa bersama-sama dengan keluarga masing-masing. Kerajaan pusat dan juga kerajaan negeri amat prihatin permintaan daripada para ibu bapa dan juga pelajar-pelajar sendiri yang telah lama berada di asrama universiti masing-masing ataupun di rumah-rumah sewa akibat daripada PKP, dan setelah 6 minggu berada di asrama sudah tentu timbul masalah untuk rindu dengan keluarga dan juga rasa bosan. Dari itu kerajaan telah menimbang untuk menghantar ataupun membenarkan pelajar-pelajar ini pulang ke rumah dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan. Itu bagi pelajar-pelajar Sabah di institusi pengajian tinggi awam dan juga swasta ataupun kolej-kolej yang berada di Semenanjung dan juga di Sarawak telah pun mula dihantar. Penghantaran yang pertama iaitu 2 penerbangan pada 6 hari bulan sebanyak 574 orang. Dan seterusnya akan kita atur sehingga habis pelajar-pelajar yang ada di Sarawak, yang ada di Semenanjung pulang ke Sabah. Dianggarkan pelajar-pelajar ini keseluruhan yang akan balik ke Sabah ini ialah seramai 9,655 orang daripada Semenanjung, seramai 1,998 orang daripada Sarawak yang akan masuk ke Sabah. Mengikut jadual tersebut, pelajar-pelajar ini telah mula balik pada 6 hari bulan dan mereka telah pun sampai kemarin pun ada balik. Jadi pada 6 hari bulan 574 orang, kemudian 10 hari bulan ada 287 orang, dan semalam juga 2 flight telah tiba ke Sabah. Proses ini dipersetujui oleh Kementerian Pusat dan juga Kerajaan Negeri Sabah melalui Command Center, dan yang berhormat Tuan Menteri amat prihatin, dan saya juga sebagai Menteri yang menjaga pelajar-pelajar ini amat prihatin supaya semua SOP ataupun peraturan-peraturan semasa PKP ini diikuti. Jadi prosedurnya ialah pelajar-pelajar ini telah pun diatur daripada universiti masing-masing mengikut zon-zon di Semenanjung dan dibawa dengan bas ataupun pengangkutan khas ke airport KLIA dan menaiki penerbangan daripada situ ke Kota Kinabalu. Dan setelah tiba di Kota Kinabalu, pelajar-pelajar ini dikehendaki mengisi borang dengan alamat yang betul, nombor perhubungan yang betul, dan juga membuat pemeriksaan suhu badan, kemudian pemeriksaan swab untuk menentukan sama ada dia telah pun diinfeksi oleh COVID-19 atau tidak. Dan setelah mengikut prosedur yang telah ditetapkan, setelah dibuat pemeriksaan, pelajar-pelajar itu dibenarkan menaiki bas menuju ke daerah masing-masing, dan di daerah telah pun ditetapkan tempat untuk mereka balik ke kampung masing-masing. Peraturan kita ialah pelajar-pelajar ini kita bagi tahu kepada mereka yang tidak ada tanda-tanda dibenarkan balik ke kampung dan mengadakan
kuarantin di rumah masing-masing jikalau mereka itu sesuai berada di rumah. Maknanya tidak lagu itu sesak. Dan kepada mereka yang rumah mereka tidak sesuai sebagai kuarantin, mereka ada yang telah memilih demi untuk keselamatan keluarga, memilih untuk tinggal di pusat kuarantin di daerah masing-masing. Apa yang kita minta ialah sepatutnya pelajar-pelajar ini bertanggung jawab. Yang pertama, memberikan alamat dan nombor perhubungan yang betul kepada Kementerian Kesihatan atau Jabatan Kesihatan Negeri, supaya kalau ada apa-apa kita boleh hubungi. Yang kedua, pelajar-pelajar ini patuh kepada arahan supaya mengadakan kuarantin di rumah masing-masing. Apa artinya kuarantin di rumah masing-masing selama 14 hari itu ialah supaya tidak keluar rumah atau berjalan-jalan ke mana-mana seperti yang digariskan. Itu bila kuarantin itu artinya duduk di rumah. Walaupun ada kebenaran untuk keluar, tapi mereka yang dikuarantin tidak dibenarkan keluar sehingga selesai tempoh kuarantin tersebut. Ini yang kita minta. Jadi ada isu-isu pada masa dahulu ada yang mengatakan kerajaan kejam, kerajaan tidak membenarkan pelajar ini balik. Jadi bukan pasal itu. Kita mau, sebenarnya isunya ialah kita pastikan bahawa jangkitan virus COVID-19 ini diputuskan dan tidak melarat ataupun tidak diberi kepada orang lain daripada seorang ke seorang. So itu kita adakan memutuskan rangkaian. Tapi sekarang oleh kerana keadaan itu sudah pelajar-pelajar ini sudah berada di kuarantin dan kita tengok dia sehat, tidak sakit, besar kemungkinan mereka sudah bebas daripada penyakit tersebut dan boleh balik. Tapi kita akan pastikan juga diadakan swab. Dan kita minta semua pelajar ini dan keluarga bertanggung jawab untuk menjaga kesihatan keluarga masing-masing. Itu yang kita minta. Ibu bapa meminta mereka balik dan pelajar dan ibu bapa dipertanggungjawabkan untuk menjaga diri daripada jangkitan COVID ini ataupun mengikuti nasihat atau prosedur yang telah ditetapkan oleh kerajaan negeri. Jadi soalnya ialah apakah kenapakah kita tidak kuarantin? Bayangkan kita ada kalau pusat kuarantin kita cuma beberapa tempat. Jadi kalau kita ingin kuarantinkan pelajar-pelajar ini berada di pusat kuarantin, sekarang kita ada 11,000 pusat kuarantin. Memang kita faham bahawa keselamatan itu lebih penting daripada segala-galanya. Tapi kita juga menimbang bahawa pusat kuarantin kita cuma terhad, dan kalau kita letakkan 11,000 ini di pusat kuarantin, kita tidak akan boleh menempatkan mereka. So itu kita memberi pilihan. Satu, mereka ini memang sudah pada 6 minggu yang lalu sudah sehat dan kita benarkan untuk kuarantin di rumah sahaja. Itu isunya. Jadi balik kepada soalan tadi, kita minta semasa di kuarantin di rumah mereka patuh kepada arahan-arahan dan juga peraturan kuarantin supaya tidak keluar rumah. Okey.